Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan muslim-muslimat yang dimiliki Allah sekalian, Pak Lah, Nur Sabri, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Rujukan kita pada malam ni tafsir Ibn Katsir. Jilid yang kedua, muka surat 583 ya. Bagi mereka yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid yang kedua, muka surat 583. Kita masih lagi dalam kempen untuk satu rumah satu tafsir yang kita galakkan setiap muslim-muslimat untuk mendapatkan kitab tafsir yang istimewa ni. Tuan-tuan akan dapat hadiah sebuah buku menarik, ensiklopedia dalam mana-mana yang mengandungi lebih daripada 3,500 nama-nama kaum muslimin, ulama, fuqaha, mufassirin, ahli hadis, beserta dengan nama ejaan mereka yang betul. Tengok ada ejaan mereka yang betul. Tengok macam ni eja. Ibn Hanafiyah contohnya, Masruq, macam ni eja bahasa Arabnya. Ya. Ini nama Qadhi Iyas, ni antara seorang ulama yang terkemuka yang menjadi hakim dalam Islam. Begitu banyak peranannya dan juga fatwa-fatwanya menarik. Ada informasi cerita tentang mereka, tuan-tuan. Kitab ni akan jadi milik bagi mereka yang mendapatkan tafsir Ibn Katsir ataupun tafsir Munir. Dalam kempen yang kita adakan sekarang, satu rumah satu tafsir, satu sekolah satu tafsir, satu pejabat satu tafsir, satu masjid satu tafsir ya. Baik, buka muka surat 583 jilid yang kedua, tafsir Ibn Katsir ini yang biru ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Sadaqallahul azim. Sungguhnya orang beriman kemudian kafir, kemudian beriman pula, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan beri ampunan kepada mereka dan tidak pula menunjuk mereka jalan lurus. Kabarkanlah kepada orang munafik bahawa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, iaitu orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong mereka, meninggalkan orang-orang mukminin. Apakah mereka mencari kemuliaan di sisi orang kafir itu? Maka semuanya kemuliaan milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya Allah telah menolongkan kepadamu dalam Al-Quran bahawa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang kafir itu, maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka masuki perbicaraan yang lain. Kerana sungguhnya kalau kamu buat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguhnya Allah akan mengumpulkan semua kaum munafiqun dan orang-orang kafir dalam neraka Jahannam. Muslim-muslimat dalam hati dan dikasihi sekalian, Saudah, Birahin, Aida, Abdul Latif, Nur Amir Ramli, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Jadi pada malam ni saya nak bawa tuan-tuan kisah tentang ada tak di kalangan kaum munafikun yang bertaubat. Apakah maksud munafik itu terletak pada 4 perkara yang dinyatakan Nabi SAW. Itu apakah itu munafik? Kalau seorang memiliki sifat-sifat yang 4 itu, apakah mereka jadi munafik yang sebenar-benarnya ataupun munafik itu dalam konteks yang lain? Ya, saya pernah huraikan perkara ini dan saya akan ceritakan kepada tuan-tuan pada malam ni tentang seorang sahabat yang asalnya Muslim, kemudian munafik, kemudian jadi kaum Muslim balik. Siapakah orangnya? Ya Allah telah terima taubatnya. InsyaAllah bagi tuan-tuan. Dan kemudian kita akan belajar satu doa daripada kitab Adabul Mufrad untuk menjauhi sifat, akhlak, perangai orang-orang munafik. Ya, jadi tuan-tuan jangan biarkan seseorang diri. Malam ni tolonglah like, share dan juga komen apa-apa yang tuan-tuan rasakan wajar. Mudah-mudahan menjadi jariah ilmu untuk dikongsi kepada orang lain. Kadang-kadang menepati hadis, seseorang menyampaikan satu benda, mungkin penyampaiannya tak sehebat orang yang mendengarnya, lalu dia dapat kupaskan, dia dapat sampaikan dalam bentuk yang lebih baik. Rubba asami aw'a rumma mumallaghin aw'a min as-sami'.
Mungkin orang yang mendengar itu, mungkin orang yang disampaikan kepadanya ilmu itu dapat beramal jauh lebih baik daripada orang yang mendengar. Saya dengar daripada tuan guru saya ketika belajar di Jordan dahulu. Maka sekarang saya sampaikan kepada tuan-tuan, mungkin tuan-tuan dapat amalkan lebih baik daripada saya. Dan bila tuan-tuan sampaikan kepada orang lain luar sana, mereka dapat amalkan lebih baik daripada tuan-tuan. Maka setiap kita ada pahala tanpa henti, tuan-tuan. Kalau kita cerita harta dunia ni, bahagian dunia, habuan dunia memang tak berkesudahan, tak puas-puas. Tapi bahagian di akhirat itu jauh lebih hebat. Tuan-tuan, marilah sama kita jadi penyampai kepada kebaikan. Allahumma ja'alna mafatiha, Allahumma ja'alna mafatiha lil khairi. Allah jadikan kami ini kunci-kunci pembuka kepada kebaikan. Wa ja'alna maghaliqa li syarri. Jadikan kami ini penutup pada jalan-jalan keburukan dan kejahatan. Baik, Jadi Allah mengkhabarkan di sini tentang orang yang telah masuk dalam keimanan, kemudian dia kembali kepada kekufuran, lalu paling lagi ke dalam keimanan, dan akhirnya dia kembali kepada kekufuran dan terus menerus dalam kejahatannya itu, dalam kekafirannya, bahkan kekafiran terus bertambah hingga dia menemui ajal. Bagi orang yang kondisinya seperti itu, tiada lagi taubat setelah itu, Allah tidak mengampuninya dan tidak memberi keluasan, jalan keluar dan jalan menuju hidayah. Maka dalam ayat ini Allah menjelaskan, lam yakunillahu liyaghfir lahum wala liyahdiyahum sabila. Allah tidak sekali-kali akan beri ampunan kepada mereka dan tidak pula menunjuk mereka jalan yang lurus. Kata Al-Imam Ibn Atiyah dalam tafsirnya, Tafsir Muharrar Al-Wajiz. Ini tafsir menarik. Para ustaz, kalau ustaz ada peluang, bacalah Tafsir Muharrar Al-Wajiz oleh Al-Imam Ibn Atiyah Al-Andalusi, seorang ulama dari bumi Spain. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam konteks ayat ini, kata para ulama, Allah tidak mengatakan innahu la yaqul la yaghfir lahu wa lam yaqul walakin yakul lam yakul lahu liyaghfir lahum. Dalam ayat ini Allah menggunakan gaya bahasa, kalau kita faham, satu uslub yang menampakkan kepada kekuatan. Ini merupakan satu bentuk fasaha. Bahasa Arab ni ada aspek balagha, ada aspek fasaha. Jadi dalam konteks yang lebih fasih dalam kitab Allah ini, kata Imam Ibn Atiyah, menunjukkan bahawa kemurkaan Allah yang sangat tinggi kepada golongan yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman balik semula, kemudian kafir semula, dan kekufurannya bertambah-tambah. Ya, jadi ini antara perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada malam ni saya nak berkongsi kepada tuan-tuan tentang satu pandangan yang menarik dikemukakan oleh para ulama tafsir. Ya, sebagai contohnya apa yang dikemukakan dalam tafsir Al-Manar oleh Syekh Rashid Ridha, ya, tentang isu kekufuran ini, tentang hidayah Allah SWT. Jadi dia berkaitan dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perhatikan, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, sebenarnya bila merujuk kepada hidayah Allah ni, hidayah ni ada macam-macam bentuk. Petunjuk yang Allah berikan ni ada berbagai-bagai bentuk. Ya, kata beliau dalam tafsir Manar pada jilid yang ke-5, ya, bahawa sebenarnya hidayah yang Allah berikan ni ada macam-macam asnaf. Asnaf ni bukan kategori yang kita faham asnaf yang layak menerima zakat. Asnaf bahasa Arab ni maknanya kategori. Kategori asnaf ni mufrad dia sinfun. Sinfun jamak dia asnaf. Jadi as-sinful awal, man tabayyana lahul huda bil burhan as-sahih wa wasala fihi ila haqqil yaqin. وهذا لا يمكن أن يرجع عنه اعتقادا ويندر جدا أن يرجع عنه عملا. Ada manusia yang kadang-kadang dia dapat hidayah Allah SWT kerana pengkajiannya yang mendalam. Contohnya macam Dr. Maurice Bucaille, yang mengarang buku perbezaan antara Quran dengan sains, dengan Taurat dengan Injil. Akhirnya membuat satu konklusi betapa tepatnya Al-Quran Al-Karim itu dalam descriptionnya 1400 tahun lalu telah menjelaskan bahawa penciptaan semua makhluk daripada air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Allah jadikan daripada air itu segala bentuk kehidupan. Dan description tentang kejadian manusia itu begitu lengkap dalam Quran banding kitab-kitab lain. Takkanlah seorang manusia yang umum seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh mendeskripsikan tentang kejadian manusia mengikut atwarnya, mengikut chapternya, mengikut fasanya begitu sempurna seperti yang Nabi kita SAW bacakan daripada Al-Quran Karim. Tuan semua terupa, saya nak ajak tuan-tuan bagi tuan-tuan marilah dapatkan kurma mekjol dari Zazan Travel. Kurma mekjol ni begitu istimewa, saiznya besar, sesuai sangat untuk bulan Rajab kita yang tak lama lagi datang, Syaban dan seterusnya Ramadan. Dapatkan kurma mekjol daripada Zazan Travel besar. Saya boleh belahkan untuk tuan-tuan nampak. Tengok, masya-Allah menyelerakan. Dia punya ketmir, fatil, naqir, kan kita belajar semua dalam konteks surah Nisa ni baru-baru ni. Dapatkan tuan, kurma mekjol bekasnya pun cantik. Tengok, setengah kilo.
Bagi tuan-tuan yang dapatkan sekilo ke atas, tuan-tuan akan dapat hadiah buku. Bukunya pun menarik. Harganya RM23 tuan-tuan. Hadis pengobatan Rasulullah SAW daripada Sahih Bukhari. Karangan ustaz yang terkemuka, ulama dari Perlis ini, Syekh Ustaz Ahmad Adnan Fadil, yang merupakan pengarang banyak kitab-kitab bestseller, antaranya Kenali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku ni rare tuan. Bagi tuan dapatkan kurma akan dapat hadiah buku ni. Begitu juga kurma ajwa. Ajwa dah tak banyak pada saya ni. Saya suka makan ajwa. Dalam hadis mengatakan man tasabbah bi sab'i tamaratin ajwatan lam yaduruhu sumun wala sihrun. Siapa makan kurma ajwa ni setiap pagi 7 biji, dia akan selamat dari sihir dan juga racun. Tengok ni. Cantik ya. Alhamdulillah baru sampai dari Madinah. Kurma ajwa harganya RM99 sekilo. Kurma mekjol harganya RM110 sekilo. Tak termasuk harga postage tuan-tuan. Tuan-tuan yang dapatkan daripada Zalan Travel, dapat hubungi nombor di bawah ya. Jadi balik kepada cerita hidayah Allah ni, sebenarnya manusia mendapat hidayah dengan berbagai-bagai bentuk. Contohnya pengkaji, mereka masuk dalam kategori yang pertama. Dia kukuh sangat keislaman itu dalam dirinya kerana dia melihat paksi pegangannya itu adalah ilmu, kebenaran yang dia peroleh dengan hidayah Allah melalui kajiannya. Yang kedua, sinfus sani man tabayyana lahumul huda bid-dalail mutada allati yarji' biha ba'du al-ashya' ala ba'di bihasab afhamihim wa uqulihim la bil burhanin mantiqi al-mu'allaf min yaqiniyat al-badiha aw muntahiya ilayha wa ha'ula'i la yarji'una al-huda ila ad-dalal wa hum ya'lamuna annahu al-huda bi hadha an-naw' min al-'ilm alladhi asharna ilayhi iz yakfi annahum mu'taqiduna bihi annahum al-haqqi wal khairi was salah. Ada kategori kedua yang dapat hidayah Allah ni, dia tidaklah sampai ke tahap yang pertama, tetapi Islam dalam dirinya, hidayah itu kukuh, menyebabkan setiap hari dia bertambah keimanan kepada Allah SWT. Golongan ini mungkin merupakan para businessman yang keluarkan zakat, kemudian dengan zakatnya melihat harta pertambahan berlaku, keberkatan dan perniagaannya. Dia bukan jenis pengkaji yang pertama, maka bertambahlah imannya masa ke semasa. Tapi dia bukan tahap yang pertama yang boleh berdebat dengan orang, yang boleh mengemukakan hujah-hujah, yang boleh baca Quran dengan faham. Ini kategori pertama. Yang kedua, kategori yang dimaksudkan kurang sikit daripada yang pertama. Yang ketiga, man ittaba'al huda taqlidan liman yasiqu bihi minan nas ka abaihi wa khassata ahlihi wa ru'asa'i qaumihi wa hadha la yadkhul fi man tabayyana lahu al-haqq wal huda li'annahu lam yatabayyan lahum shay' wa lidhalika yatrukuna al-huda ila kulli ma yuqirruhum alayhi ru'asa'uhum min al-bid'ah wad dalalat kama huwa mushahad fi jami'il milal wal adyan. Yang ketiga, ada manusia yang di Islam tapi Islamnya itu ikut-ikutan, dia menuruti sahaja. Macam ibaratnya kalau pergi ke perkampungan orang-orang di pedalaman itu, sekali dia masuk Islam, bila orang lain datang dia pun dakwa dia masuk agama tu sekejap kerana orang tu menjanjikan pulangan kepadanya, keuangan dan sebagainya. Nanti orang Islam datang, dia masuk Islam balik semula. Macam main-main tuan-tuan ni boleh kat Allah sekalian. Sebenarnya dia Islam tapi dia ni ikut-ikut. Dia Islam tapi mana yang datang kebaikan kepada dia ikut, tapi dalam hatinya tetap Islam. Orang seperti ini dia tidak ada ilmu dalam dirinya, maka dia mudah untuk melakukan perkara-perkara bid'ah. Ada setengah-setengah tempat tuan-tuan di Borneo sana, mereka masih lagi mengamalkan kepercayaan karut. Kubur-kubur yang ada dinyalakan lampu malam dengan harapan dengan lampu terang menderang tu malaikat tak datang ke kubur untuk menanya si mati. Adalah akidah, i'tikad, benda-benda yang pelik-pelik dalam hidup mereka. Mereka tetap orang Islam, tapi orang Islam yang lemah imannya dan mudah dipengaruhi. As-sinfur rabi', kata Syekh Rashid Ridha dalam tafsir yang Manar ni, saya galakkan bagi tuan-tuan perempuan kalau memiliki kefahaman bahasa Arab yang baik, sila baca tafsir Manar ya, antara tafsir yang menarik untuk kita faham Quran. Ini dikarang oleh seorang daripada keturunan Nabi SAW, almarhum Syekh Muhammad Rashid Ridha, Al-Imam Muhammad Rashid Ridha. Memang cetusannya hebat tuan-tuan yang boleh Allah sekalian. Yang keempat, man lam yattabi'il huda li'annahu nasha'a taqlid ahli ad-dhalal. فلما دعي إلى الهدى لم ينظر في دعوة النبي الذي دعي إليه إلى دينه ولا تأمل في دليله. Ada orang yang jenis yang mengikut hidayah ini kerana dia terikut dengan orang lain. Dia melihat kebaikan yang ada pada Islam, dia melihat pada orang-orang Islam, maka dia ikut. Ini kalau tengok seorang pemain bola sepak Islam, maka ramailah penyokong-penyokong ta'assub masuk Islam juga. Padahal dia tak faham Islam pun, dia ikut-ikut saja tuan-tuan. Ini jenis yang keempat. Yang kelima disebut kalladhi qablahu fi taqlid li ahli dhalal ta'ziman li jumhur qaumihi wa man nasha'a ala ihtiramihim min abaihi wa ajdadihi. Ada juga yang ikut-ikut ini, yang taklid, ikut kepada seseorang itu kerana merasa kagum kepadanya,
ataupun melihat orang ramai mengikuti sesuatu kebaikan daripada Islam, maka dia pun ikut Islam. Ini jenis yang kelima. Yang keenam, ulama al-adyan al-jadaliyun al-maghrurun bima indahum min al-ilmi an-naqis biha alladhina da'u ila al-huda falam yatawallaw anhu ittiba'an al-wasa'i fawqahum wa lam yanzuru fihi bil istiqlal wa bil ikhlas bal a'radu ihtiqaran lahu li'annahu ghayra ma jaraw alayhi wa wathaqu bihi wa ja'aluhu manata 'azamatihim وحسبوه منتهى سعادتهم وهم في الحقيقة مقلدون كعامتهم وجعلوه مناط عظمتهم. Ini menceritakan pula tentang ada bahagian yang keenam, iaitulah orang yang kalangan pemimpin ataupun orang yang berpengaruh dalam satu agama. Dia tertipu dengan apa yang ada padanya. Lalu bila diajak kepada hidayah, maka dia tidak mahu mengikut kerana kepentingan tertentu yang ada padanya. Yang ketujuh, alladzina balagathum da'watul huda ala ghairi wajhiha as-sahih al-muharrik lin-nazar falam yanzuru fiha wa lam yubalu biha li'annahum ra'awha badihiyatal butlan. Ada pula orang yang sampai hidayah kepadanya tetapi sampai dalam bentuk yang tidak tepat, maka dia pun tidak ambil peduli, dia pun tidak ambil pot kepada perkara yang salah itu. Tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, ada satu cerita lah tuan-tuan, cerita ni betul-betul berlaku. Ada seorang daripada Eropah datang ke Malaysia. Ialah orang Eropah ni mereka tak ada agama, datang ke Malaysia, dia tertariklah dengan beberapa perkara di Malaysia. Ini cerita betul tuan-tuan. Maka akhirnya hamba Allah ni, orang kafir pun hamba Allah juga, kerana kita belajar surah Isra yang lalu. Wa'athna alaihim ibadah lana uli ba'sin syadid. Kita dah baca bahawa hamba Allah ni bukan saja orang Islam, orang bukan Islam pun tetap hamba Allah, seperti yang telah disebut oleh Allah dalam surah Al-Isra itu. Maka hamba Allah ni yang kafir ini, dia berada kat Malaysia, dia tertariklah dengar azan, tengok kelakon orang Islam, mungkin dia spend masa yang lama di Malaysia. Satu hari dia pergi ke tempat hiburan. Di tempat hiburan ni dia bertanya kepada seorang perempuan Islam yang bekerja sebagai JRO kat situ. Ini cerita betul tuan-tuan ni. Mungkin saya tersilap sebut sikit sebanyak, tapi asasnya begitulah. Akhirnya dia pun mendapat satu penjelasan yang memuaskan daripada perempuan yang bekerja sebagai entertainer, JRO kat situ. Dan dia pun ada hubungan dengan perempuan tersebut, sehingga perempuan itu pun mengandung anak luar nikah, perempuan muslimah. Akhirnya dia pun tertarik kepada Islam, tuan-tuan ni mulia sekalian. Dan dia pun masuk Islam, dia tak mau pulang ke negaranya, sehingga dia overstay di negara kita. Ni cerita hamba Allah ni betul-betul cerita. Dia bercerita sendiri kepada saya, tuan-tuan ni mulia sekalian. Dia tertarik kepada Islam daripada seorang perempuan yang bekerja sebagai penghibur di satu kelab malam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, insya-Allah tabaraka wa taala. Jangan kita buruk sangka pada orang, kelakuannya memang salah, tapi hidayah Allah sampai kepada seseorang itu menerusinya, maka dia mendapat sesuatu yang baik pada dunia juga seisi kandungnya. Moga Allah beri hidayah kepada semua orang. Akhirnya orang Eropah ni pun masuk Islam daripada seorang perempuan JRO yang dia punya hubungan dengan perempuan itu, dan perempuan itu pun mempunyai anak dengannya. Akhirnya dia mau pulanglah ke Eropah itu dan menjadi seorang pendakwah di sana. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Cukuplah setakat tu saya cerita pada tuan-tuan ya. Jadi ada orang dapat hidayah dalam berbagai-bagai bentuk. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, ada orang dapat hidayah kena seekor kucing, seperti berlaku kepada pemandu limousine di UK itu yang melihat kucing masuk dalam masjid. Dia pergi ke masjid, dia dengar orang sembahyang, dia kagum pada bacaan imam itu, diikuti semua orang. Di belakangnya orang putih, orang negro, orang Arab, semuanya duduk baris melengkapi salat itu, mengikuti segala arahan dikeluar dari mulut imam itu. Imam itu orang biasa, bukan raja pun. Dia jadi kagum masuk Islam kerana seekor kucing yang masuk ke dalam masjid diikutinya, dan dia mendengar kalimah tauhid diungkapkan, dibacakan dalam salat tersebut. Jadi tuan-tuan ni mula kasihan. Dan lagi kalau kita cerita buat hidayah ni, yang ke-8, man balagathum da'watul huda ala wajhiha aw ghair wajhiha fa nazaru fiha bil ikhlas wa lam tazhar lahum haqiqatuha wa lam tabayyana lahum hidayatuha fa tarakuha wa taraku i'adat nazar fiha. Ada orang yang sampai hidayah kepadanya dengan cara yang betul, tapi pintu hatinya tak terbuka, lalu dia pun tidak menerima apa-apa kesan daripada hidayah tersebut. Yang ke-9, hum ahlul istiqlal allazina nazaru fi da'wah kaman sabaqahum wa la yatrukun nazarul istidlal idza lam yazhar lahumul haqq min awwali wahalatin bal ya'uduna ilayhi wa yada'abuna tula umrihim alayhi wa hum allazina naqala al-ustaz al-imam an muhaqqiqi al-sya'ira al-qaw bi najatihim li uzrihim. Ini menceritakan bahawa ada orang yang mengkaji, melihat dan sampai ke peringkat boleh istidlal
Ini seperti imam-imam mazhab dalam pemikiran, macam contohnya Imam mazhab Asy'ariyah sebagai contohnya, mereka yang berkecimpung dalam Maturidiyah, Hanabila, mereka mengkaji di sudut dalil-dalil untuk memberikan kepada manusia petunjuk. Jadi tuan-tuan yang hati dan dikasihi, yang terakhir sekali, ada manusia man lam tablughuhum da'watul haqqi wal huda al-batta wa hum alladhina yu'abbar anhum ba'dhum bi ahli al-fatrah wa mazhabul Asy'ariyah annahum ma'zurun najun. Ada pula yang merupakan orang yang tak sampai Islam itu kepadanya. Umpama orang yang duduk di kutub utara agaknya sebelum adanya zaman teknologi maklumat yang meledak seperti sekarang, maka mereka tak pernah tahu tentang Islam. Mereka dipanggil sebagai ahlu fatrah, orang yang tidak pernah sampai Islam kepada mereka, dan mereka ni adalah perbincangan tentang mereka ini seperti disebut oleh para aimati, ulama-ulama dalam bab usuluddin dan tauhid dan sebagainya. Jadi inilah cerita tentang manusia di sudut hidayah dan juga kesesatan. Jadi kita boleh nilai lah kita berada tahap mana tuan-tuan dimuliakan sekalian. Adakah kita jenis yang pertama yang suka membaca dan suka melihat, suka menampingi orang alim, makin hari makin faham, makin subur iman dalam diri, ataupun ikut-ikutan saja. Dah ikut-ikutan saja, kemudian melabel-labelkan orang pula. Amat menyedihkan kita tengok perdebatan-perdebatan dalam bab akidah ni. Kita cubalah telusuri belakang orang yang berdebat ni. Kadang-kadang bahasa Arab pun dia tak faham tuan-tuan. Macam mana dia boleh berdebat dalam bab akidah ni? Apa yang dia faham? Dia ikut-ikut orang sudahlah. Tak payahlah kita nak tunjukkan kita jago dalam bab perbahasan, perbalahan, persisihan, faham yang berlaku di antara para aimati al-tauhid, aimati al-aqidah, ulama dalam bab akidah. Kita tak pernah baca pun bacaan yang betul-betul kritikal dan juga analytical daripada sebuah buku. Kita pandai-pandai menghentam orang, mengurang orang, meletakkan orang dalam kategori sesat dan sebagainya. Pandai kita sangat kita ni tuan-tuan. Ya, saya pun jadi geram kadang-kadang tengok orang tu mesej kat saya, mesej entah mana-mana dinakalkan, mengatakan tentang kelemahan orang itu, kelemahan orang ni. Dia seorang saja yang sempurna. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah tabaraka wa taala. Bukan marah, geram je tuan. Baik, kita baca lagi dalam ayat yang Allah gambarkan kat sini. Jadi dalam uslub bahasa, kata Imam Ibn Atiyah Al-Andalusi dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz, penggunaan ayat yang Allah SWT nyatakan kat sini bagi menunjukkan kepada beratnya sikap dosa orang ini. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah tidak akan beri keampunan kepadanya. La yaqbalu minhum sarfa wala adla, Allah tidak terima daripada mereka apa sekalipun di akhirat nanti, kerana perbuatan itu ibarat bermain-main. Muslimin sekalian al-hati dan dikasihi sekalian, dalam tafsiran para ulama tentang ayat ini, siapakah yang dimaksudkan? Mereka yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman kemudian kafir, kemudian bertambah-tambah kekafirannya terhadap Islam, kekufuran, kebencian dan juga penentangannya terhadap Islam. Para ulama sebahagiannya mengatakan ini adalah kaum munafiqun, dan sebahagiannya mengatakan mereka merupakan kaum ahlu kitab, iaitu orang Yahudi khususnya yang ada di Madinah, kerana mereka pernah beriman kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian mereka kufur pada Nabi Isa, kemudian mereka beriman pada Nabi Daud, Nabi Yahya sebagai contohnya, mereka menolak Nabi Isa. Datang Nabi Muhammad, mereka menentang habis-habisan. Jadi sekejap beriman, sekejap kafir, sekejap beriman, sekejap kafir. Inilah dia golongan Yahudi yang amat dikecam dan juga diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tiadanya hidayah pada mereka. Apa yang kita lihat dalam kehidupan kaum Yahudi pada ini, mereka senang lenang. Tapi mereka ni, kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah, Allah menceritakan tentang mereka, bahawa mereka tidak menghormati. Yawadu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wama huwa bimuzahzihi minal azabi ay yu'ammar. Orang munafik, orang Yahudi ni, dia berfikir untuk hidup sampai bila-bila, dia tak mau mati dia. Dan kita dapat lihat kebanyakan sikap orang kafir adalah seperti itu. Dia akan hidup bersungguh-sungguh jaga kesihatan. Bukanlah maknanya kita ni jangan jaga kesihatan seperti sebab jaga kesihatan ni orang kafir saja, bukan itu maksudnya. Maksudnya mereka bersungguh-sungguh untuk menikmati kehidupan dunia ini. Andai tidak dapat dunia, mereka kena dapatkan juga. At whatever cost, mereka kena spend juga untuk dapat dunia, kerana bagi mereka tidak ada lagi kehidupan selepas itu. Sedangkan kita orang Islam, kita berniaga gagal. Pada kegagalan kita tipu orang pun ada pahala. Pada memaafkan orang, menghalalkan orang pun ada pahala. Ketika kita buat tak berjaya pun, kita pegang istiqamah pada perniagaan kita tanpa melibatkan diri dengan rasuah pun ada pahala. Orang lain jadi kaya dengan rasuah, nak buat apa tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Besok akhirat nak jawab macam mana tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Jadi inilah dia satu gambaran tentang asbabun nuzul disebut oleh para ulama, bahawa ayat ini turun sama ada merujuk kepada puak munafikun ataupun merujuk kepada puak Yahudi.
yang mempunyai sifat seperti kaum munafikun juga. Sekejap beriman, sekejap kafir. Sekejap beriman, sekejap kafir. Kemudian Allah menggambarkan basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Allah berfirman, lihat ni muka surat 585 daripada tafsir Ibn Katsir ni. Jadi yang kedua, tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir tolong buka Allah berfirman, kabarkanlah kepada orang munafik bahawa mereka akan dapat siksaan yang pedih. Ini ayat bahasa Arab. Bahasa Arab kalau kita faham basyir ni menunjukkan bisyara, busyra. Beri berita gembira kepada orang munafik itu bahawa bagi mereka azab yang pedih daripada Allah. Sepatutnya berita gembira ni benda yang menyeronokkan, membahagiakan, menggembirakan. Tapi dalam konteks ini Allah SWT menggunakan uslub tahakkum. Tahakkum ni makna satu sindiran, perlian dan juga kata-kata kecaman kepada mereka. Kabarkan kepada munafik berita gembira untuk mereka akan dapat siksa yang pedih. Iaitu orang munafik termasuk dalam sifat ini kerana mereka beriman kemudian kufur, kemudian dicap hati mereka, kemudian Allah menyifatkan mereka bahawa mereka ni mereka menjadi tiada siapa akan menjadi wali mereka. Wali ni berarti tuan-tuan adalah pelindung, penjaga. Dia perkataan wilayah. Wilayah ni berarti penjagaan. Jadi orang-orang jika mereka datang kepada orang kafir, mereka berkata sungguhnya kami sendirian dengan kamu. Ini adalah sifat orang munafik. Wa idza khalau ya syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang munafik ni ketika berada bersama orang beriman dia kata kami beriman. Bila dia balik kepada kaum munafikun, geng-geng dia akan kata kami sebenarnya main-main je pada orang Islam itu. Kalau dia pergi pada orang Yahudi, dia mendengar orang Yahudi itu berkata, orang Yahudi ni musuhi Nabi dan juga umat Islam ketika di Madinah, maka orang munafik duduk berdamping dengan mereka, tuan-tuan ni boleh rasa. Jadi Allah firman mengingkari jalan mereka tempuh itu, yang mana sifat loyal mereka kepada kaum kafirin, ayabtaguna indahumul izzah. Apakah mereka mencari kemuliaan di sisi orang kafir? Kemudian Allah mengkhabarkan bahawa seluruh kemuliaan itu miliknya, tidak ada sekutu baginya. Dan ditetapkan untuk mendapatkan kemuliaan itu sebagaimana disebut dalam ayat walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun, dan surah al-munafiqun, bahawa semuanya kemuliaan itu hanyalah milik Allah SWT. Maksudnya semua itu adalah dorongan untuk mencari izzah. Kerana orang munafik ini ataupun orang Yahudi, mereka melihat izzah ni berarti kemuliaan terletak pada harta, pada pangkat, pada penampilan, pada sanjungan orang, pada pujian orang. Dia tidak melihat apa yang ada di sisi Allah kerana kacamata akhiratnya gelap katup, tertutup. Dia telah pun cermin hidayah padanya tidak berfungsi, maka dia tidak dapat melihat di setiap sudut. Yang dia melihat hanya satu saja, perspektif yang cuma satu saja, pujian, sanjungan manusia, tidak lain daripada itu. Baik, tuan dan hati dan dikasihi. Lalu Allah menjelaskan wa qad nazala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idza mithluhum. Jadi dalam ayat ini, dan semuanya Allah telah menurunkan kepadamu dalam Quran bahawa apabila kamu dengar ayat Allah diingkari, dipolok-olokkan oleh kafir, maka jangan kamu duduk bersama dengan mereka sehingga mereka masuki perbicaraan yang lain. Kerana sungguhnya kalau kamu buat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Jadi di Mekah ada kaum musyrikun yang menentang Nabi SAW. Tapi puak munafikun tidak ada di Mekah, kerana di Mekah adalah zaman umat Islam lemah. Munafikun ni hanya muncul ketika umat Islam kuat, kerana mereka malu untuk tidak masuk Islam. Maka bila dia masuk Islam, hatinya berserabut, bersarang segala kebencian kepada Islam. Dia cuma menzahirkan, menampakkan keislaman, padahal hatinya bersarang segala kebencian kepada Islam. Kekafiran sebenarnya dalam hati itu. Jadi sikap kaum munafikun ini adalah duduk menengadah, duduk mendengar daripada kaum Yahudi contohnya. Kerana Yahudi ini ibarat kaum musyrikin di Mekah. Musyrikin di Madinah sebenarnya Yahudi lah, Yahudi dengan munafikun lah. Jenis yang sama, perjuangan yang sama, perspektif yang sama, cuma caranya berbeza sedikit. Maka puak munafikun yang ada di Madinah duduk mendengar daripada kaum Yahudi, apa perancangan nak buat lepas ni, bagaimana cara kita nak hentam Islam. Jadi tuan-tuan yang boleh kawasan, antara kisah yang sampai kepada kita tentang kaum munafikun ni, nanti kita akan baca surat Taubah. Surat Taubah ni saya pernah sampaikan di IKIM beberapa tahun lalu, lebih 10 tahun lalu. InsyaAllah ada peluang, ada umur, ada kesempatan kita memuka surat Taubah. Saya bercerita-cerita lah tuan-tuan, andai tuan-tuan sudi untuk mendengar tafsir saya ni, saya nak sampaikan sampai komplit Quran, insyaAllah. Nak dengar tuan? Bulan 2 ni insyaAllah kita berharap dapat mulakan beberapa lagi kuliah online di Zazan Travel, termasuk belajar bahasa Arab melalui cara ibadah, konteks ibadah, sampaikan oleh pakar-pakar daripada UAE insyaAllah.
Kita juga akan mengadakan kuliah faraid. InsyaAllah kita akan adakan kuliah tajwid, belajar bahasa Arab, belajar bahasa Al-Quran, belajar mengaji insyaAllah oleh syekh-syekh yang ada sanadnya kepada Rasulullah SAW daripada tuan-tuan guru mereka di Syam dahulu insyaAllah. Baik, surah Taubah merupakan surah Al-Fadhiha. Kata Ibn Abbas dipanggil surah Al-Fadhiha. Al-Fadhiha ni berarti surah yang membuka skandal, membuka keaiban-keaiban dan juga kejahatan-kejahatan yang ada pada kaum munafikun. Pernah berlaku dalam Islam, ada seorang sahabat yang bernama ya tuan-tuan yang hati dan dikasihan, Umair bin Sa'ad ataupun Umair bin Su'aid. Ini seorang sahabat muda. Ketika Nabi sampai ke Madinah, usianya baru 8 tahun. Ayahnya meninggal dunia, lalu ibunya telah berkahwin dengan seorang lelaki bernama Julas bin Suwaid. Tadi Su'aid, ini Suwaid. Sin waw ya dal. Julas bin Suwaid ni seorang ayah yang bertanggungjawab, walaupun dia ayah tiri saja kepada Umair, tuan-tuan ya. Sayang kepada anak tirinya itu, jaga berbaik, latih dia macam anaknya sendiri. Baiknya hati Julas ini. Namun demikian, Julas ni termasuk di kalangan munafikun, tuan-tuan. Dia peringkat awalnya dia menyokong Abdullah bin Ubay bin Salul. Satu hari ketika Nabi SAW pulang daripada satu pertempuran, maka berkatalah Julas ini kepada isterinya, kepada anak, kepada kawan-kawannya, dan anak dia dengar apa yang dikatakan oleh bapa tiri itu. Wallahi la in kana Muhammad sadiqan lanahnu syarrun min hamir. Demi Allah, kalau Muhammad itu orang yang benar, kita ni sebenarnya lebih teruk daripada himar. Ini macam orang kata, tuan-tuan, kalau benda tu betul-betul berlaku, saya potong jari saya ni. Ni kata-kata macam tu lah, tuan-tuan. Munafik ni Julas berkata pada kawan-kawannya, wallahi law kana la in kana Muhammadun sadiqan lanahnu syarrun min hamir. Kalau Muhammad itu betul, kita ni memanglah sebenarnya lebih teruk daripada himar. Yang maknanya bencinya kepada Nabi SAW dengan kata-katanya tadi, tuan-tuan. Lalu Umair ini berkata kepada bapa tirinya dengan beraninya. Umair ini, tuan-tuan, dia kata pada ayahnya, ya Julas, panggil nama je, ya Julas, laqad kunta ahsanun nas ilai. Wahai bapa, engkau ni sebelum ini orang paling aku sayang, paling aku hormat. Engkau menjaga aku, engkau bagi makan pada aku, engkau mentarbiah aku, engkau mengajar aku, engkau segala-galanya baik untuk aku. Tapi dengan kata-katamu ini kepada Rasulullah menyebabkan hormat aku kepada engkau habis, luput, tak ada satu pun yang tinggal lagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Beraninya budak kecil ini, usianya tak sampai 10 tahun, tuan-tuan, berani. Subhanallah, sedang mengatakan belasan tahun. Cukup berani kata-katanya itu kepada ayah tirinya. Lalu dia lantas mengadukan perkara tersebut kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ayah saya kata pada Rasulullah begini, mengatakan bahawa kalau Rasulullah betul, kami ini semua lebih teruk daripada himar. Nabi panggil Julas ibn Suwaid ini, tanya kepada dia, kata tidak wahai Rasulullah. Inilah berpura-pura, tuan. Lalu Allah pun turunkan ayat untuk mana ketika dia mengatakan tidak itu, anak tirinya itu sudah berada dengan tersepit. Aku kata begini, bapa aku kata begini, sekarang Rasulullah nak percaya mana satu? Aku berkata bahawa bapa aku berkata demikian, tapi dia mempertahankan, mengatakan tidak, dia tidak berkata begitu. Akhirnya Allah turunkan ayat surat Taubah yang kita akan baca insya-Allah nanti. Ada peluang, ada rezeki, ada kesempatan, ada umur. Ya, surat Taubah ayat ke-74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hamu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli fa in yatubu yakun khairan lahum wa in yatawallaw yu'azibuhumullahu azaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Apa yang mereka kata itu? Sebenarnya mereka berkata kalimah-kalimah kufur, dan mereka mengharapkan satu benda yang mereka nak capai. Mereka tidaklah berada dalam situasi itu melainkan kerana Allah SWT beri kepada mereka kekayaan, Allah beri kepada mereka kelebihan. Kalau mereka bertaubat, maka itu yang terbaik buat mereka. Kalau mereka berpaling, Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih dunia juga akhirat, dan mereka tidak akan menemui siapa pun untuk memberi bantuan kepada mereka di dunia, di bumi ini. Tidak akan beri siapa bantuan kepadanya. Maka tuan-tuan Julas ini mendengar ayat itu, gementarlah hati dia, tuan-tuan. Allah pun beri hidayah kepadanya. Macam kita gambarkan tadi, manusia di sisi Allah ni ada 10 kategori, 10 asnaf. Bukan asnaf zakat saya sebut tadi, konteks hidayah dan juga kesesatan dalam kehidupan manusia, seperti ini dijelaskan oleh Imam Muhammad Rashid Ridha dalam tafsir Manar tadi.
maka si Julas ini mendapat hidayah di saat-saat genting, sedangkan sebelum itu dia di kalangan munafiqun. Maka dia berkata, wallahi intaraftu wa tubtu ila Allah, demi Allah aku mendengar kisah ini, aku bertawab kepada wahai Rasulullah, maafkan saya, mohonlah keampunan saya. Yang betul saya kata, wahai Rasulullah, saya bertaubat dan hasuna islamuhu, jadilah dia orang Islam yang sebenar-benarnya. Nanti kita akan lihat syarat penerimaan di sisi Allah terhadap orang munafik ni, nak jadi orang beriman apa dia? Tak banyak pun, tapi kena buat sungguh-sungguh lah. Segala syarat-syarat telah diletakkan itu. Jadi kemudian Allah menjelaskan dalam ayat ini, kalau kamu mendengar mereka berkata perkara-perkara yang tak sepatutnya terhadap Islam, cemuhan, celaan dan cerita-cerita dusta terhadap Islam itu, kompang-kompang yang dimainkan sebagai hiburan dan juga meremeh-remehkan Islam itu, jangan kamu menyertainya. Dalam kitab Muharrar al-Wajiz oleh Imam Ibn Atiyah, maka beliau bawakan satu kisah berkenaan ayat ini, bahawa pada zaman Umar bin Aziz, mereka telah buat hisbah. Hisbah ni macam kuasa lah. Undang-undang telah pun mengambil tindakan kepada sekumpulan orang yang minum arak, didapati duduk minum arak. Hukumannya adalah sebat 40 kali. Sebat sekali, dibuat sekali, sebat 80 kali. Maka bila ditangkap yang ramai ini ketika mereka sedang minum arak, sedang berpesta, tiba-tiba seorang daripadanya mengatakan, saya ni puasa sebenarnya. Kau puasa? Macam mana kau puasa, kau duduk bersama dengan orang minum arak pula? Maka dia pun turut dikenakan hukuman. Dia mengatakan, kerana maka Umar bin Aziz membacakan ayat ini, innakum idza mithluhum, kamu kalau duduk bersama dengan orang yang melakukan maksiat dan kamu membiarkan diri kamu terjebak dalam maksiat itu, kamu tidak menegahnya, kamu tidak melakukan amal mungkar padanya, maka sebenarnya kamu sebahagian mereka. Maka hukuman hendaklah dikenakan juga kepada mereka, kerana Allah menyatakan kalau ridha bil kufri kufrun, dalam kata-kata para ulama, ridha bil kufri kufrun, ridha dengan satu kekufuran itu sebenarnya kekufuran juga. Jadi innakum idza mithluhum, sungguhnya kamu bila buat demikian, kamu duduk bersama mereka, sama saja. Demikianlah sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan juga Abu Ya'la dan Al-Hakim dalam Mustadrak, dan kata para ulama penilaian hadis ini merupakan hadis sahih. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha bil khamri. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia tidak boleh duduk di sebuah jamuan yang dihidangkan padanya minuman keras. Haram, tuan-tuan. Haram. Jadi kita mesti ada stand lah. Kalau kita berada dalam satu company, kita bekerja dengan syarikat, maka hendaklah kita pastikan di atas meja kita tidak ada minuman keras. Hendaklah cakap pada pihak berkuasa, pihak yang mengadakan pada malam itu, malam sambutan tertentu ke. Alhamdulillah lah, pada waktu sekarang Allah uji kita dengan musibah, berlakunya wabak, maka tak adalah perhimpunan haram lagi. Orang nak melakukan maksiat pun susah. Jadi nasihat saya, kalau tuan-tuan terlibat dalam organisasi, dalam syarikat yang mana majikan itu bukan Islam, maka ada hari-hari mereka berparti, naklah kita excuse-kan diri kita daripada perkara-perkara tersebut. Carilah cara macam mana sekalipun. Kalau terpaksa hadir pun, hadirlah, duduklah di tempat yang khusus untuk orang Islam yang tidak terlibat di situ minuman keras, berdasarkan kepada hadis ini. Jadi semakna dengan larangan tersebut disebut oleh Allah dalam surah Al-An'am, wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Apabila kamu melihat orang yang memperolok-olokkan ayat kami, maka tinggalkan mereka. Muqatil bin Hayyan menyebutkan ayat ini dalam surah Al-An'am, menasahkan firman-Nya, innakum idza mithluhum. Hal itu ditunjukkan oleh firman-Nya, wa ma alladhina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun. Dan tidak ada pertanggungjawaban sedikit pun ke atas orang bertakwa terhadap dosa mereka, akan tetapi kewajipan mereka adalah mengingatkan agar mereka bertakwa. Dan seterusnya di hujung ayat ini, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua kaum munafik dan juga kafir dalam jahannam, sebagaimana orang munafik itu bergabung dengan orang kafir di dunia untuk mendengar dan mengikuti wadah mereka, maka lagi sekali di akhirat besok mereka akan bersama dengan kaum kafirun itu. Bahawa manusia itu akan dihimpunkan di akhirat bersama dengan orang yang suka. Innaka tuhsyar ma'a man tuhib. Kamu akan dibangkitkan di akhirat, dihimpunkan bersama dengan orang yang kau suka. Kerana dalam sebuah hadis, ketika seorang Arabi bertanya kepada Rasulullah SAW, mata sa'ah, bilakah berlakunya kiamat, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, madza a'dadta laha, apa persiapanmu untuk menghadapinya? Dia menjawab, saya tidak ada banyak ibadah pun, wahai Rasulullah. Tak ada banyak sedekah pun, tak ada banyak qiyamul lail pun, tak ada banyak baca Quran pun, wahai Rasulullah. Cuma satu saja perkara yang saya harapkan, dengannya mendapat
keridhaan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia wahai Arabi? Maka jawapannya, inni uhibbullah wa rasulah. Saya cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak termasuk dalam hadis ini, cinta kepada Allah dan Rasulnya, tengoklah masa kita banyak menonton televisyen ke, banyak tengok Netflix ke, banyak tengok iFlix ke, banyak tengok Viu ke, banyak tengok apa ke, atau banyak baca Al-Quran, atau banyak baca kitab, banyak baca hadis. Yang mana satu kita? Musim PKP ni tuan-tuan, semua orang jadikan alasan tak ada kerja, duduk kat rumah, habis menadi, melangut-langut. Jawab sendirilah tuan-tuan ya. Cinta itu kena dibuktikan. Ta'sillaha wa tazumu ta'atahu la amri hadha fil qiyas syani'u in kana hubuka sadiqan la ta'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Dalam kata-kata penyair, kalau kamu mengatakan kamu cinta pada Allah, mesti ada bukti. Kalau tidak ada bukti, itu merupakan satu penipuan, keculasan, bermain-main dengan Allah SWT. Maka banyaklah masa kita tuan-tuan duduk bersama dengan orang yang kita cinta, kita kitab, baca Al-Quran, baca hadis. Kita bimbang orang yang banyak menghabiskan masa depan televisyen ni dan perkara semikian termasuk dalam golongan itu nanti tuan-tuan. Jadi ayat ini memberi kepada kita satu perkara yang menarik, input yang menarik. Kewajipan kita dalam kehidupan ni adalah mendekati orang beriman dan menjauhi golongan kafirin. Nanti kita akan lihat lagi lebih lanjut dalam ayat-ayat yang akan datang bagaimana Sayyidina Ali memaksudkan ayat wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan beri peluang kepada si kafir untuk mencatur keadaan orang beriman atau menguasai orang beriman. Tapi mengapa pula berlaku pada hari ini negara-negara umat Islam dijajah oleh si kafir? Apa sebabnya? Sedangkan Allah telah menjanjikan bahawa orang kafir tidak akan ada peluang pun untuk mengapa-apakan si Muslim. Apakah penjelasan oleh Imam Ali karramallahu wajhah seperti disebut oleh para ulama tafsir berkenaan ayat ini? Dan lagi kita akan lanjut, kenapa si munafik ini berada di darkil asfali minan nar? Si munafik akan berada di neraka yang paling bawah dalam neraka. Dark merujuk kepada kalau syurga ada darajat, maka di akhirat untuk neraka ada darakat, ada adrak. Tingkatan yang menaik ke atas itu namanya darajat, maqamat. Tapi tingkatan yang menuju ke bawah, negatif itu, basement ke bawah itu tuan-tuan, untuk ahli neraka dipanggil darakat. Fi darkil asfali minan nar. Kenapa berada di neraka yang paling bawah? Sampai disebut oleh para ulama dalam khabar yang sampai kepada kita, mereka dimasukkan neraka paling bawah, kemudian ada seal, dikunci dari atasnya, tak bercampur dengan even orang kafirin pun mereka tidak bercampur dengannya kerana teruknya kedudukan orang munafik. Bagaimana nak menghindari sifat nifak tuan-tuan? Nanti kita akan pergi berlanjut insya-Allah dalam kuliah akan datang dengan izin Allah SWT. Dan sebelum akhir kuliah pada malam ni tuan-tuan, saya nak ijazah kepada tuan-tuan doa. Ya, sebab saya belajar pada guru kami dahulu di Jordan, Syekh Muallim Muhaddis Dr. Walid Al-Ani Al-Hasani. Doa ni ada dalam kitab Adabul Mufrad tuan-tuan ya. Pendek doa ni. Mari kita baca sama. Allahumma inni as'aluka as-sihhah wal 'iffah wal amanah wa husnal khuluq wal ridha bil qadri. Allahumma inni as'aluka as-sihhah wal 'iffah wal amanah wa husnal khuluq wal ridha bil qadri. Allahumma inni as'aluka as-sihhah wal 'iffah wal amanah wa husnal khuluq wal ridha bil qadri. Maksudnya, ya Allah, aku mohon kepadamu kesihatan, aku mohon kepadamu kemuliaan diri. Kemuliaan ini seperti yang disebut oleh para ulama hadis, syarah hadis, contohnya Syekh Muhammad Ilyas Al-Barra Bankawi, seorang ulama daripada benua India, menjelaskan bahawa maksud kepada doa Nabi SAW disebut oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, iaitulah ya Allah, aku mohon kepadamu kesihatan, aku mohon kepadamu iffah. Iffah ni kemuliaan. Kemuliaan ni bukan bererti wang banyak, hidup dalam kemewahan, tak. Iffah ni maknanya kita hidup serba sederhana tapi mencukupi. Kita tak minta orang, tak menyusahkan orang. Iffah. Ya, jelas beliau iffah ni berarti kita hidup ijtinabu saraf wa taqsir fi jami' lazat. Kita hidup ni serba sederhana. Kita tak ada berlebih-lebihan sangat. Harta berlebihan sampai terbuang begitu sahaja. Kadang-kadang kita sedih tuan-tuan ya. Orang nak makan tak ada, tapi ada setengah orang makan mewah-mewah, lepas tu buang aja, senang dia buang je. Letak dalam freezer banyak-banyak makanan, lepas tu dah tak ingat makanan tu.
dah bulan-bulan baru buang, dah expiry date dan sebagainya. Ini orang tak ada ifah, tuan-tuan. Ini orang adalah orang israf. Israf ni dibenci oleh Allah seperti yang kita belajar dalam surah Al-Isra yang lalu. Wala tusifu wala tubazir tabzira. Jangan membazir. Ya. Kemudian hadis ni juga Nabi berdoa wal amanah. Aku minta kepadamu jadi orang paling amanah wahai Tuhan. Amanah. Isteri aku amanah untuk aku, anak-anak aku amanah untuk aku, ibu bapa aku amanah untuk aku, kerja aku amanah untuk aku, buat semua dengan penuh dedikasi. Ya. Kemudian apa lagi? Wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia, jangan jadi macam orang munafik. Dan juga waridha bil qadri, dan ridha dengan segala ketetapanmu. Mohonlah kepada Allah 5 perkara ni. Dan saya galakkan tuan-tuan yang ada peluang masuklah ke dalam Telegram sahabat Ustaz Zazan. Kami sentiasa ada sharing maklumat, nota dan sebagainya kat situ. Terima kasih Ummu Fatih. Terima kasih khususnya kepada Ustaz Syafiq Murad, sahabat-sahabat yang banyak memberikan input dan juga nota-nota dan doa yang diberikan semua dicatat di situ. Bagi tuan-tuan yang belum berkesempatan masuk ke Telegram sahabat Ustaz Zazan, jemputlah masuk. Kami target ada 25,000 orang saja kat sini. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat menjemput siapa saja di kalangan yang ingin menjadi baik dan berusaha untuk jadi baik masa ke semasa. Terima kasih kepada Ustaz Syafiq Murad dan masukkan doa ni kat Telegram. Allahumma inni as'aluka as-siha wal afa wal amana wa husnul khuluq wa ridha bil qadri. Mudah-mudahan segala yang baik ni pada Allah, kelemahan itu milik manusia. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada tuan-tuan yang anak-anak berada kat rumah sekarang ni, kita pun tak tahu apa mereka buat. Jangan lupa ziarahlah ke www.telagabiru.com.my. Kami ada banyak buku untuk kegunaan anak-anak di sekolah, buku latihan, topikal, soalan-soalan peperiksaan daripada 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, lengkap insya-Allah. Dan ada cikgu-cikgu yang nak menulis juga, ada masalah main menulis sama kami di Telaga Biru. InsyaAllah kami syarikat Muslim, keluarkan zakat. Pekerja-pekerja kami semuanya orang Islam, alhamdulillah. Kalau kita tidak menyokong Islam, siapa lagi nak menyokong Islam, cikgu-cikgu sekalian? Anda punya keputusan untuk pilih buku-buku kat sekolah, pilihlah orang Islam. Apa buat kita pilih orang bukan Islam? Kadang-kadang jadi musuh kepada kita akhirnya. Jadi tuan-tuan dimulai Allah sekalian, mudah-mudahan Allah memberkati kita dengan apa yang disampaikan, beri kepada kita taufik, hidayah dan inayahnya, dan masuk kita dalam kategori orang yang mendapat hidayah kerana usaha menyuburkan imannya, menanam pokok imannya, menyuburkannya masa ke semasa, bukan membiarkan ia layu seperti sikap setengah orang dalam asnaf yang mendapat hidayah. Dan juga ahli kesesatan yang kita bincangkan perspektif Syekh Muhammad Rashid Ridha dalam tafsirnya Al-Manar. Sekian tuan-tuan. Sekali lagi bagi tuan yang ingin melakukan ibadah akikah dan nanti korban beberapa bulan akan datang, boleh melakukannya bersama kami di Zazan Travel. Boleh menunaikan ibadah akikah ataupun korban bersama dengan Zazan Travel. Kami melakukannya di Syria, menyembelihnya di Yaman, di Mekah, di Sudan dan beberapa tempat yang lain. Di Mongolia pun pernah tuan-tuan, ada orang Islam di sana. Kita hantar bantuan untuk sembelihan korban di sana. Ramai orang susah di situ. Jadi setakat ini saja dulu untuk renungan kita pada malam ni. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segala yang baik semua daripada Allah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مصيبة إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا عذابا إلا زوجته ولا عقيما إلا أجبت له ولا هجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أديتها وقضيتها ويسرتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقول الله منا منكم. InsyaAllah jumpa lagi pada esok. Mohon saya tinggalkan tuan-tuan bahawa kasih sayang rahmat Allah. Natrukukum tahta ri'ayatillah wa hifzih. Jangan lupa kenal saya dan doa tuan-tuan. Dan panjanglah video ni kepada seramai orang yang kita kenal, share lah. Moga-moga padanya ada kebaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.